Assalamualaikum. Saya Siti Khadijah Halim, pengacara terbaru anda untuk Buletin 113 musim yang ketiga. Untuk musim kali ini berkonsepkan demi mencari sesuap nasi, saya akan kongsikan kepada anda individu-individu yang berani, yang sangat merisikokan nyawa mereka demi mencari rezeki yang halal dan diberkati. Pasti anda sudah biasa dengan madu, kan? Tak ramai yang tahu tentang risiko tinggi untuk mendapatkannya. Untuk episod kali ini, saya akan bawa anda semua untuk selami kisah di sebalik mencari madu tualang demi sesuap nasi. Pokok tualang antara pokok tinggi tumbuh dalam hutan di semenanjung Malaysia. Ia sering menjadi tumpuan sang lebah membuat sarangnya. Kualiti madu lebah asli daripada pokok tualang yang dihasilkan lebah liar melahirkan madu lebah berkualiti tinggi. Lebah tualang atau nama saintifiknya Apis dorsata, lebah bersaiz paling besar, gemar membuat sarang di pokok tualang. Alah bisa tegal biasa. Bergayut puluhan meter di atas pokok, situasi yang biasa bagi pencari madu lebah, antaranya Tajul Hashikin Mat Soho, mesra disapa Pak Long, 50 tahun. Berasal dari Masjid Tanah Melaka, bapa kepada 3 cahaya mata ini menyedari akan risiko kerjaya yang dilakukan. Namun, demi mencari rezeki yang halal, dia tabah dan meneruskan sejak lebih 30 tahun lalu. Pak Long membuka kilang pemprosesan madu bersama rakan karibnya, Chi Chen Wei, sejak 1998 di Masjid Tanah. Rezeki dikongsi bersama. Pak Long dan rakan-rakan sering juga memberi peluang kepada masyarakat kampung yang berminat mencari wang tambahan dengan menggalakkan mereka meninjau kawasan yang dikenal pasti mempunyai sarang lebah. Dia sebenarnya teknik kami, dulu-dululah, mula-mula saya kaji sebelum saya nak ni tengok, selalu geng-geng tim ni kita masuk terjejah hutan aja. Kadang satu ketika kita ada satu pembaziran, kita masuk kosong keluar. Lepas tu saya fikir sambil saya nak tolong masyarakat dekat sekitar kampung saya, dan kami kat Satu Malaysia pun saya pergi minum kedai kopi, saya suka cari budak-budak yang main gitar atas bawah pokok, yang tak ada apa saya tanya. Dia tanya, okey, kau nak duit tak? Kau tak ada kerja, nak duit tak? Nak, okey, kau cari aja sarang lebah, saya ajarlah macam mana. Okey, nampak sarang lebah, kau tunjuk saja sampai kami datang. Lepas tu bila kami tengok bajet berapa dia punya ni, baru kita bayar. Paling kurang pun 50 dalam tangan untuk dia. Masak mana yang masa tu yang pokok tu, satu hari kita sama-sama bersembang, kita cerita balik hal kita. Itu Syikin kata dia pun lagi sungguh dia dah pincit, tapi dia berminat lagi pada masuk hutan cari lebah ke. Jadi saya kata kalau begini baik kita gabung sekali, kita boleh tubuh satu syarikat dan kita boleh tubuhkan tim kita untuk masuk hutan cari lebah hutan, dan kita boleh ternak lebah juga. Sungguh ini bukan mudah nak ternak lebah, tapi kita belajarlah dari kosong tu, kita belajar cari pengalaman, kita tanya orang yang dalam bidang ini. Mempunyai khasiat tersendiri, madu tualang mendapat permintaan tinggi di pasaran. Sungguh pun harganya boleh mencecah lebih RM150 sebotol. Pokoknya yang tinggi memerlukan keberanian daripada si pencari madu, dan bukan semua mampu untuk melakukannya. Jadi sekarang ni Siti berada di hutan Bukit Katil Melaka bersama Siti Pak Long. Pak Long akan terangkan kepada kita macam mana adab-adab nak masuk ke hutan sebab kita nak cari madu tualang. Okey Pak Long, macam mana? Adab kita macam biasa. Ini tempat baru bagi kita. Kan? Okey, kita buat jangan bising. Kita ada nampak yang pelik-pelik tu kita buat tak faham aja. Kita fokus pada apa tujuan kita, dan saya nak ingatkan ini bukan lebah ternak. Bukan lebah carana, bukan lebah floria. Ini Apis dorsata ataupun panggil lebah tualang. Lebah ni paling besar dan paling garang. Semua kena berhati-hati untuk keselamatan kita semualah. Itu penting, cukup penting, nampak remeh tapi cukup penting. Okey. Baiklah. Saya bersedia.
Mari masuk. Semua sedia Okey. Okey. Setiap langkah yang diatur perlu dilakukan secara berhemah kerana malang tidak berbau. Tiada siapa yang dapat mengagak bahaya yang menanti di dalam hutan. Haiwan liar seperti ular, monyet, gajah dan babi hutan antara haiwan yang menjadi penghuni setia di hutan. Justru mereka perlu berhati-hati. Untuk menjadi pencari madu terutama bagi yang memanjat pokok tualang, kekentalan hati dan kesabaran yang tinggi dituntut kerana ia bukan satu tugas yang mudah. Bagi Pak Long, demi rezeki yang halal, setiap cabaran atau halangan yang tiba dihadapi dengan tenang. Kira-kira 20 minit, meredah hutan, apa yang dicari, ditemui. Pokok tualang di depan mata sesuai untuk diambil sarang lebahnya. Baiklah saudara, telah pun 20 minit berlalu kita dah sampai. Pak Long dah tunjukkan sarang lebah tualang di atas sana. Tinggi juga. Jadi sekarang ni Pak Long dah pesan awal-awal jangan buat bising sebab dia pun nak buat langkah-langkah berjaga nak naik ke atas. Mari kita tengok. Segala persediaan rapi dilakukan sebelum Pak Long memanjat pokok untuk mengambil madu. Bunga sawit dibakar sebagai persediaan untuk mengelakkan diri daripada disengat lebah. Memanjat pokok tinggi boleh mengundang bahaya, bukan sahaja terkena sengatan lebah, juga kemungkinan jatuh tersembam ke bumi berikutan dahan pohon yang tidak kukuh. Pakaian yang bersesuaian amatlah dititik beratkan agar tidak berlaku sebarang kecederaan. Risiko ni memang tak cakap pun orang mesti tahu kan, risiko sengatan, terjatuh. Lepas tu tak perlu kadang kita duduk berkemah, pokok 4 kemah tu macam-macam lah. Itu risiko tu memang ada. Kejadian tak pernah pasal sengatan sampai masuk hospital, tapi kami banyak jatuh atas kesilapan. Cuai itu normal. Lebah ni dia akan buat sarang tu kadang-kadang ngam-ngam untuk berat madu sarang dia saja. Kita naik saja dia akan tu. Dia akan patah. Dia memang ngam-ngam, tapi kita nak tak nak kena ambil cara macam ni, cara macam ni kan. Meskipun sudah mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang mencari madu lebah, perasaan berdebar tetap bersarang dalam sanubari Pak Long. Sukar untuk menjangka bagaimana agresifnya lebah yang menjaga ratu dan sarangnya. Aktiviti mengambil madu tidak boleh leka, walau sesaat, dan harus dilakukan dengan pantas. Berhadapan dengan ribuan lebah yang terbang sehingga mengganggu penglihatan adalah antara cabaran yang perlu dihadapi setiap pencari madu lebah. Tidak dapat dinafikan kemungkinan untuk terkena sengatan lebah pasti ada. Namun, demi sesuap nasi, Pak Long tetap meneruskan pencariannya. Risiko cari madu lebah ni sentiasa ada. Kadang-kadang kita sebagai manusia ada satu kecuaian, ada satu ruang kita akan cuai, itu normal. Tapi saya tak pernah lagi sampai jatuh pokok. Tim kami ada yang taraf tapi tak teruk lah, tapi terjatuh, patah tali, orang bawah cuai pegang. Dia main peranan sebenarnya. Kadang orang kata orang yang panjat tu penting, tapi orang bawah lebih penting. Orang bawah lebih penting. Dia dah tahu dah apa nak buat. Orang ni nak turun, dia dah tahu apa nak tunggu. Orang tu dah siap potong apa nak naik, tarik naik. Macam tu lah. Sebenarnya dalam bidang ni memang banyak bahaya dia. Selain daripada saya kata sengatan, jatuh, dengan binatang buas. Kadang-kadang benda yang kita tak sangka pun, cuma kita kalau bertembung dengan tim lain, orang lain pun ada cari, mungkin ada berlaku satu pergaduhan. Itu pernah berlaku. Kadang satu pokok tualang, satu pokok kan, tak ada siapa tanah kerajaan. Tapi dia dah ambil dulu tahun lepas. Tapi kali ni kami pula jumpa, kami nak ambil. Dia kena belaga. Pergaduhan ni bukan apa, bila masuk hutan ada bawa senapang, ada masuk parang kan. Manusia ni ada yang tak tahan sabar. Benda tu boleh berlaku sebenarnya.
Hebatnya madu ni sebenarnya pasal keseimbangan nutrisi dia. Contohnya kalau kita makan 2 sudu madu satu hari, pagi dan malam, maksudnya satu hari tu kita dah makan sayur, dah makan ikan, dah makan buah, nutrisi dia seimbang. Problem kita pasal penyakit pasal tak seimbangnya nutrisi kita. Itulah makanan kita lah. Lain orang lain caranya. Seperti yang kita lihat tadi, Pak Long memanjat pokok setinggi 25 meter. Kali ini saya akan kenalkan kepada anda seorang individu berusia 55 tahun, mesra disapa dengan panggilan Abang Man, untuk mencari madu tualang demi sesuap nasi. Rosman Mahat atau Abang Man juga pencari madu yang sering masuk ke hutan mencari sarang lebah. Kebiasaannya, dia akan mencari dan meninjau pokok yang bersesuaian terlebih dahulu sebelum memanjat pokok. Dia sahabat baik Pak Long, mempunyai pengalaman luas dalam bidang ini. Mula menjinakkan diri dalam bidang lebah sejak berusia 10 tahun. Beberapa tahun lepas, Abang Man ke Thailand menghadiri kursus mengenai madu lebah juga pengawetan lebah. Seperti Pak Long, dia juga membakar bunga sawit sebagai persediaan untuk memanjat. Dia mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan madu lebah. Dalam perjalanan kami keluar dari kawasan, kami terserempak dengan Abang Man. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Sihat bang? Baik, alhamdulillah. Okey. Siapa ni Pak Long? Ini saya kenalkan penyelia untuk sumber madu Pak Long. Dia yang kendalikan 7 tim untuk seluruh Malaysia. Abang Man ni lah. Orang lama, dah lebih pada 20-25 tahun dia punya ni lah. Abang Man pun asal Melaka jugalah. Saya memang asal dari Melaka. Boleh panjat ni Abang Man? Tinggi ni. Saya cuba boleh. Okay. Dan dia akan tunjukkan cara lain pula. Kita gunakan tali untuk dapat yang macam mana. Abang Man juga seorang daripada warga kerja yang berdedikasi dalam pasukan Pak Long. Dia sebenarnya kita orang dah nanti Abang Man sebagai pengurus tim sumber. Tim sumber ni dia yang kendali sebenarnya. Saya cuma arah kat sini, kat sini, kat sini. Dia yang akan tentukan macam mana keselamatan anggota-anggota dia. Kami ada dalam 7 tim lah lebih kurang. Kadang-kadang kita dapat lebah pokok tualang, lebah tualang satu pokok mungkin dapat 30-40 sarang. Kadang kita hantar 3 orang. Dia kata tak ni, dia beritahu saya baliklah. Okey, saya akan beritahu Abang Man lah. Abang Man sebagai ketua dia akan arah. Okey, tim sebelah utara ni pergi bantu sana. Macam itulah kita punya ni. Dan kami juga suka macam terus mula daripada kampung kami macam budak-budak lepas-lepas bekas-bekas penagih ni kan, banyak ni kita cuba tarik. Kadang banyak hasil dia daripada tu dia jadi macam seronok. Tiada petua atau amalan tertentu bagi Abang Man sebelum memanjat pokok. Bagi dirinya, paling utama niat dipasang demi mencari rezeki buat keluarga dan dipermudahkan segala-galanya. Awal pagi lebah cari makan, saya mula cari dekat lokasi tempat yang dia makan. Contoh macam bunga semalu, bunga Israel. Waktu pagi sebelum panas, waktu panas sebelum pukul 10 pagi, lebah hutan akan makan bunga dulu. Dekat bunga semalu dia makan. Itu senang cari. Bila makan dia tempat dia lepas dia kenyang makan, dia balik arah ke utara atau selatan, saya ikut. Kalau macam contoh pengalaman saya, kalau terbang rendah sarang dia dekat, kalau terbang tinggi sarang dia jauh. Saya ikut mana arah dia balik. Saya tuju, insya-Allah mudah-mudahan dapat cara macam tu. Tak ada petua zaman sekarang, zaman moden, kita gunakan teknologi zaman moden, kan? Kalau petua tu petua juga, moden juga. Contoh lebah tinggi, kita gunakan tali. Tali macam mana naik, kita lasik dulu pokok tu macam gunakan tali. Susun naik pada tali, peluk. Memang kita tak mampu nak peluk pokok, kita gunakan tali. Kita boleh sampai. Macam tadi saya cakap,
Lebah boleh sampai, saya boleh sampai. Tapi kita gunakan daya pemikiran manusia. Lebah tu dah memang dia terbang. Tinggi kita tak boleh terbang, gunakan kemampuan kita. Daya pemikiran manusia. Kita gunakan tali, gunakan paku. Ini dia bunga dia. Simpan dulu, nanti boleh pakai. Di setiap kejayaan suami, pastinya ada insan di belakang yang selalu memberi galakan dan sokongan. Pak Long bersyukur mempunyai isteri yang sering memberi semangat dalam kerja yang dilakukan. Kadang-kala, isterinya turut melawat dan menemani Pak Long di tempat kerja. Selain mengambil madu tualang, Pak Long juga membuat ternakan lebah kelulut di kawasan kilangnya. Setiap lebah diletakkan di dalam kotak khas untuk menghasilkan madu. Sebenarnya dalam Malaysia ni, lebah hutan kita ada 3 spesies lah. Orang kata yang paling utama, yang paling besar kan lebah tualang ataupun nama saintifik dia Apis dorsata. Lepas tu lebah liar juga, lebah carana ataupun orang kampung panggil keran. Atau yang paling kecil sekali, yang last sekali lebah Apis florea. Florea ni orang gelar dia lebah lalat lah. Itu kecil lah. Tapi paling utama memang hasil yang paling banyak menghasilkan madu adalah lebah tualang lah, yang liar. Dan macam ternak pun kami Madu Pak Long pun memang ada buat ternak. Lebah ternak tu lebah Eropah, Apis mellifera. Lepas tu kelulut pun kita ada. Kelulut macam-macam jenis lah. Thoracica, apicalis, itama, ada banyak jenis lagi. Dan kami buat keseluruhannya. Cuma cara kami berbeza dengan orang lain. Kami tak buat ladang yang tetap. Pasal masalah dia bila makanan tak ada. Pasal lebih kurang dalam 90,000 bunga baru menghasilkan 100 gram madu. Maksudnya kena perlu bunga yang banyak kan. Kadang-kadang ada satu tempat tu bunga tu bermusim. Kita akan pindah-pindah. Maksudnya kami buat pindah-pindah. Maksudnya cari-cari peladang, ada ladang ke apa semua, ada tanaman untuk membantu pendembungaan dia dan kami dapat hasil madu lah. Tapi sebenarnya sistem ni dah luar negara dah buat dah, Jepun, China. Tapi kat Malaysia masih agak kekok. Tapi kami Madu Pak Long memang cuba untuk benda tu boleh membantu dua-dua pihak. Usai memantau warga kerja di kilang, Pak Long pulang ke rumah untuk mengeratkan hubungan kekeluargaannya. Putera bongsu menjadi penghibur di kediamannya, berikutan 2 lagi cahaya matanya menyambung pelajaran di luar Melaka. Hati isteri mana yang tidak risau, tak kala si suami bekerja dalam bidang yang berisiko tinggi. Namun sebagai isteri, dia perlu memahami dan terus menyokong. Kami berkesempatan mendekati isteri Pak Long, Rusmina Ahmad, 47 tahun. Dia sentiasa mendoakan keselamatan suaminya sama ada masuk ke hutan untuk meninjau kawasan pokok mahupun memanjat pokok tualang. Pak Long juga tidak menafikan pernah beberapa kali disengat lebah namun tidak mematahkan semangatnya untuk mencari sarang lebah. Bila dia pergi tu rasa risau semua ada kan. Lepas tu kita kena doa je lah nak buat macam mana kan. Nak cari rezeki untuk anak-anak, nak belajar. Dan maklum kena reda lah apa yang dia buat kerja tu kena dia pergi jauh macam mana kan. Anak-anak pun kadang rindu kat dia kan. Ada juga cakap kenapa ayah kerja jauh-jauh. So maklum nak cakap apa. Terpaksa kita doa lah untuk keluarga kita. Ayah baik semua kan. Itulah. Setelah pencen 7 tahun dahulu, Abang Man mula memberikan perhatian sepenuhnya mencari sarang lebah. Bagi sepencari madu lebah, disengat lebah mahupun terjatuh daripada pokok bukanlah penghalang untuk meneruskan mencari rezeki. Abang Man juga tidak terkecuali mengalami insiden disengat lebah. Yang tak berpindah masa sejarah saya macam di kawasan Jasin Melaka lah. Saya baru pegang pokok lebah dah serang saya. Kemungkinan masa tu dia nak keluar bersenja ataupun waktu gelap. Orang kampung Melaka cakap bersenja. Dia keluar ramai-ramai, dia akan dia balik semula. Masa tu saya ada kat bawah. Dengan tak sengaja, dia nak keluar
bersuka-suka ataupun orang kampung cakap buang saya ada di situ, dia sengat saya lebih pada 100 ekor atas badan saya. Bagi diri saya, pada tubuh badan saya rasa dah memang macam tu, tak ada apa. Walaupun saya usia saya sekarang dah 55 tahun, masih dewasa, macam orang dewasa 30 tahun lagi. Selain mencari madu, Abang Man turut menternak lebah kelulut. Dia mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan hasil madu kelulutnya. Tentang madu lebah kelulut, kita gunakan pecahgari, kita rosakkan sarang lubang dia, kita pump sikit-sikit, lama jadi banyak lah. Kalau macam lebah tualang, kita terus potong dengan sarang dia. Lebah tualang dia tak boleh dibela. Dia serupa macam orang cakap lebah ayam hutan dengan ayam ternak, ayam kampung. Dia banyak ada perbezaan, walaupun dia lebah. Macam contoh kita cakap ayam tadi. Ayam kampung kita boleh ternak. Ayam hutan tak boleh ternak. Kita boleh makan daging dia. Tapi ternak dia tak boleh, dia tak kendak. Serupa juga macam lebah hutan dengan kelulut. Kelulut kita boleh ternak. Sejak turun-temurun, madu adalah antara penawar terbaik bagi pelbagai jenis penyakit. Malah, kelebihan madu turut dinyatakan dalam Al-Quran. Permintaan madu Pak Long bukan sahaja di Malaysia, dia turut mendapat permintaan daripada negara jiran. Ada orang kata lebah ni lebah tak menyengat, tapi sebenarnya sama je. Dia akan menyengat bila ni lah. Rasa terancam lah. Terancam dia akan sengat. Yang paling garang sekali dekat depan ni lah. Ini dia guard dia. Yang paling garang sini. Cara kita nak tenangkan dia, kita pakai asap lah. Tenang sini. Lepas tu, saya akan sini. Okey. Yang putih-putih tu apa, Pak Long? Ya. Yang putih-putih Okey. dekat dinding tu. Yang ni, ini dia sarang dia. Oh, Sarang yang ada madu lah. Macam ni. Wow, banyaknya. Maksudnya sarang yang ni dia dah penuh lah. Penuh. Dia dah matang, dia dah tutup. Ini yang ada madu saja. Yang kat belakang ni, Pak Long, lebih banyak ni. Lebih banyak. Itu madu asli lah, dia tengah buat dah tu. Dia tengah buat. Wow. Maksudnya dalam ni ada madu lah. Dia ada madu lah. Macam ni. Boleh ke kita terus potong makan, Pak Long? Boleh? Tak ada masalah. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Yang ni, ini semua lebah pekerja lah. Lebah pekerja ni. Ni. Macam mana nak kenal dia punya Dia okey. Dia dalam queen? dalam ni dia ada 3 gulungan. Satu lebah betina, yang mandul. Itu lebah pekerja lah. Ni lebah betina, lebah pekerja ni lebah betina. Dia yang paling kecil. Yang besar sikit lebah jantan. Lebah jantan ni tak ada fungsi apa, dia cuma hanya untuk mengawan. Yang ketiga, queen. Ada satu ketika bunga tak ada, maksudnya dia terpaksa halau lebah jantan tu. Kalau lebah jantan tu masih masuk, dia akan bunuh. Dia macam tu. Saya sengatan setakat ni kena 30 sengat pun tak pernah pergi klinik lagi. Cuma saya anggapkan dia sebagai antibiotik untuk badan saya, lancarkan saluran darah saya. Tapi malam panas lah. Memang terasa panas, tapi pagi esok memang segar. Saya kalau demam pun saya tak pernah Panadol ke apa semua, saya gunakan sengatan. Bila kita demam kan darah tak bercantik, kita sengat-sengat dekat bahu apa semua, kita ambil, kita pegang dia dengan pengepit dia, dekatkan punggung dia tu, kita picit dia marah, dia sengatlah, itu kita cabutlah. Maksudnya lebah bila sengat dia akan matilah. Alhamdulillah dapat tidur sekejap, terus okeynya, tak ada masalah juga. Bukan sahaja mengambil madu lebah, Pak Long juga menjual dengan menggunakan jenama madu Pak Long. Beberapa proses perlu dilakukan untuk memastikan madu yang terhasil mempunyai kualiti baik dan mengekalkan keaslian khasiatnya. Beroperasi sejak 20 tahun yang lalu, madu Pak Long tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Setiap madu yang diambil dihantar ke kilang untuk melalui beberapa peringkat pemprosesan sebelum dibotolkan.
Macam ni. Okeylah. Baiklah Pak Long. Jadi madu-madu semua diproses di bawah kilang yang sama. Ya. Jadi apa yang dalam produk awal kita dekat sini ni? Macam panas ni? Dia sebenarnya produk awal ni, maksudnya kita kat sini ada dua peringkat. Produk awal dengan produk akhir. Maksudnya produk awal ni maksudnya kita bau tuai. Kita bau tuai, lepas tu kita masuk, kita sampai kat sini, kita akan simpan sini dulu dan kita akan ambil contoh madu ni, kita akan hantar lab yang diiktiraf lah. Okey, selagi tak ada keputusan lab tu dan tak mengesahkan lagi madu ni asli 100%, selagi tu kita tak akan proses lagi. Apabila dah lepas kita dah dapat keputusan lab, keputusannya kita okey, baru kita proses untuk tapis dan kurangkan kandungan air. Bergantung pada kehendak pelanggan lah. Jadi lepas diambil daripada makmal yang dihantar tadi tu, dia datang balik ke kilang ni. Ya, kita datang keputusan dia, kita tengok keputusan dia okey, memuaskan, baru kita arahkan staf kita untuk tapis dan kurangkan kandungan air bergantung pada kehendak pelanggan. Madu dikumpul dan dimasukkan ke dalam mesin khas untuk menapis segala benda yang tidak diperlukan. Pak Long, yang ni mesin apa pula? Okey, mesin ni sebenarnya untuk kita tapis dan kita kurangkan kandungan air dia. Kita ada double boiler di sini. Kita panaskan melalui dengan air panas ni. Dengan kita kawal lah. Kita kena kawal suhu madu dalam ni. Yang penting tak melebihi dalam 60 darjah Celsius lah. Kalau 60 darjah Celsius, nanti enzim tu ternyak asli dan vitamin pun ada efek lah. Itu kita kena kawal betul lah. Dua-dua mesin ni sama saja? Sama, cuma dia besar sikit. Kita boleh buat banyak sikit. Kalau sikit macam ni lah. Dan yang ni kita yang lebah-lebah ni memang lebah tualang memang macam ni. Kalau lebah ternak kita lebih bersih. Lebih bersih maksud saya yang ni dia dah masuk sekali lah. Lebah-lebah dia liar sikit kan. Dia sebenarnya madu lebah kat Malaysia ni terlalu kurang. Terlalu kurang dan tak digalakkan untuk jual keluar, tapi permintaan daripada luar, Filipina, Indonesia, China pun memang banyak, tapi cuma kami tak boleh bagi keputusan tepat. Contoh 1 bulan nak 2 kontena ke, 2 tan, 3 tan. Kami tak boleh macam tu. Pasal benda tu macam tak boleh tetap. Maksudnya permintaan banyak, barang tu madu yang kita problem untuk nak kumpulkan lah. Zunaidah Muhammad, 48 tahun, penyelia di kilang ini. Dia bertanggungjawab dalam memastikan kuantiti kandungan air yang terdapat dalam madu. Kadangkala, Zunaidah juga turut serta bersama Pak Long ke dalam hutan untuk mencari madu. Meskipun dia seorang wanita, namun itu bukanlah satu alasan buat dirinya merentas hutan bersama kaum Adam. Bila saya nak pergi ke sana, saya dah ada tujuan saya nak ambil madu. Saya rasa tak ada kuasa, saya berani. Saya tak ada rasa macam nak lari ke nak apa, tak. Kita mau sampai, kita mesti buat unggun asap lah untuk keselamatan kita kan. Lepas tu, jangan bising, kita diam perhati. Bila lepas tu turun, selepas kena asap, kita kena matikan diri kita lah. Buat macam tak ada je. Setelah melalui beberapa proses, madu dimasukkan ke dalam botol kaca serta dilabelkan. Untuk menjaga kualiti jenama madu, mereka menyediakan insurans untuk setiap pelanggan yang membeli produknya. Madu Pak Long juga telah dianugerahkan persijilan autentik yang pertama di Malaysia daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Lebah tualang menjadi ejen pendebungaan bagi hampir 50% pokok di hutan tropika. Ia amat penting kepada ekosistem hutan. Setiap seekor lebah akan mengumpul kira-kira 20 gram nektar untuk dibawa ke sarangnya. Oh, jadi di sinilah proses pembotolan madu-madu ni Pak Long? Ya, inilah proses terakhir sebelum sampai kepada pelanggan lah.
Sehari boleh dapat berapa botol Pak Long? Ini sebenarnya bergantung pada jumlah madu hutan yang kita ada lah. Rasa madu hutan ikut musim. Selalu pun rasa di dalam 100-200 botol Sehari lah. lah. Maksudnya satu botol biru tu boleh dijadikan dalam berapa banyak botol? Yang Tong biru tu? tong biru 45 kilo. Kita boleh jadikan dalam 150 botol macam tu lah, lebih kurang. Tengok pada saiz lah. Yang ni botol ni botol 1 kilo. Kalau yang 300 gram tu lagi banyak jumlah dia. Pak Long, saya nak tanya, madu ni dia ada efek ke kalau kita pakai botol kaca atau botol plastik? Dia sebenarnya sebaiknya dia pada botol kaca. Kadang ada juga menggunakan botol plastik. Tengok kualiti plastik tu lah untuk makanan ni. Tebal atau tak? Cuma madu ni tak boleh letak tempat teredam dengan matahari, kepanasan, itu tak bagus lah. Dengan suhu bilik okey. Yang dekat belakang tu apa Pak Long? Yang kat belakang ni, ini pun produk-produk yang dihasilkan oleh lebah. Yang jarang kita ni lah, ada juga yang ni. Ini dia bee pollen. Bee pollen ni dia bunga lebah. Bunga lebah? Bunga lebah ni sebenarnya pengganti sumber protein lebah. Pasal lebah dia tak makan serangga lain maksudnya dia gunakan ni dan campur dengan madu, baru dia suap untuk anak ni, untuk pembesaran lah. Sumber protein dia cukup tinggi. Untuk kanak-kanak memang cantik lah ni. Kalau kita makan, kalau nak ikut dengan lebah, dia akan campurkan madu dengan bee pollen. Makan macam tu pun okey. Dia, kalau kita tengok yang ni, jadi Fresh. Fresh. Macam ni. Ni fresh. Ni fresh. Ni fresh ni boleh. Yang ni macam susu pekat. Dia macam susu. Yang dia masalah dia kena beku sentiasa. Dia tak boleh. Itu yang masalah bila kita nak jual keluar kan. Kalau itu tak sebab beku? kita jadi powder tadi. Padahal dia akan busuk lah. Dia akan masam, dia bertapai. Dia tak boleh makan lah. Biasa ni kalau ini produk lebah hasilkan paling mahal. Okey, baiklah anda semua, kalau anda nak tahu harga satu balang ni boleh mencecah ribuan ringgit. Rupa dia macam ni, macam susu pekat sikit rasa. Selalunya diborong oleh syarikat-syarikat kosmetik untuk dijadikan alat-alat kosmetik mereka. Pak Long, yang sebelah ni ada apa pula? Ini pun fresh jelly je. Tapi dalam tepung lah. Powder. Di hutan hujan tropika Malaysia, pokok tualang menjadi kesukaan untuk lebah membuat sarang. Pokok yang boleh mencecah 100 meter tinggi sangat sesuai untuk membuat sarang. Kerjaya yang berhadapan dengan risiko demi mencari rezeki membawa kru Buletin 113 ke negeri Melaka yang penuh bersejarah ini. Kami mendekati individu yang berjiwa kental, dikenali sebagai Pak Long. Dia yang pada mulanya hanya sekadar mengikut ahli keluarga mencari madu, akhirnya membuahkan minat untuk terus menjadikan kerjaya pencari madu sebagai kerja tetap. Dikelilingi rakan yang sentiasa menyokong kerjayanya, aura positif yang diterima menjadikan Pak Long bertambah semangat dalam meneruskan perusahaan madu tualang. Kita memang sangat risau lah, macam rakan saya ke panjat pokok, memang kita sangat risau sebab ini ialah sangat bahaya punya kerja sebab nak panjat di atas pokok itu satu, lepas tu kita nak hadap lebah, mungkin dia sengat orang ke, mungkin pokok tu tak kukuh ke, mudah patah ke, itu sebab Sikin ada bincang pada saya, kalau begini kita punya tim ramai orang, kita belikan insurans pada kita setiap tim kita. Jadi kalau apa-apa yang berlaku tu ada juga yang tampung lah pada tim kita lah. Tapi tu memang bahaya lah masuk hutan tu. Pasal risiko tu sangat tinggi. Kita tak tahu lagi 1 minit tiba tu apa yang terjadi. Rambut memotong kali, itu pun boleh pakai.
Jadi madu dia rasa pahit. Sebenarnya kalau betul-betul fakta dia, madu ni sama lebih kurang dia sama. Cuma kadang-kadang bila perniagaan normal, bila barang tu sikit, harga tu akan tinggilah kan. Kalau kira fakta, kalau dengan keputusan lab apa semua, madu tu lebih kurang sama. Pelanggan ni dia akan tengok harga murah, wah tipu. Sebenarnya saya nak kongsilah, sebenarnya orang yang tipu madu ni, dia bukan bodoh. Dia tak akan bagi harga yang murah. Dia dah tahu dah, pelanggan akan syak kat situ kan. Tapi dia akan bagi harga mungkin lebih mahal daripada madu original. Itu sebab saya Madu Pak Long ni, itu ada masalah lah kat situ. Tapi cuma kami nak beri keyakinan pula kepada orang, madu kami kita ada insurans 1 juta untuk pelanggan, dan kita ada persijilan mesti, halal, dan paling utama satu-satunya produk di Malaysia, syarikat madu, produk madu yang memegang persijilan autentik. Yang pertama di Malaysia. Selain mempunyai pelanggan tetap, Madu Pak Long juga mendapat permintaan yang tinggi dari kedai atau butik kesihatan. Sering mendapat maklum balas yang positif daripada pelanggan membuatkan Pak Long sentiasa menjaga kualiti produk madunya. Sedar akan khasiat dalam madu ditambah pula dengan kelulusan daripada Kementerian Kesihatan, meyakinkan lagi pelanggan membeli produk Madu Pak Long. Ini ada berapa Okey, yang ni yang madu Tongkat Ali, dia ada 12 350 gram. Yang ni, yang bawah ni 300 gram madu biasa. Dalam itu ada kan, yang kedua ada lagi kita tambahkan skor ni. Okey. Pak Long turut memaklumkan kadang-kadang sukar untuk mendapat bekalan madu daripada pencari madu, terutama bila membabitkan cuaca. Mungkin pengantaran tu lambat sikit, minta maaf sikit. Pasal kita ada masalah sikit dekat sini. Okey. Sarang lebah tualang berkonsepkan sarang terbuka. Sebatang pokok tualang boleh menempatkan lebih 50 sarang lebah tualang bergantung kepada musim. Meskipun umur menginjak 55 tahun, tiada istilah noktah lagi buat Abang Man dalam meneruskan kerja yang berisiko ini. Dia individu yang gemarkan cabaran, sering dibantu anak buahnya Nur Liana Jamaluddin, mesra disapa Yana. Yana sedar kudratnya sebagai kaum Hawa tidak mampu menandingi kaum Adam. Namun bagi dirinya, yang penting seseorang itu mesti yakin dan berfikiran positif, maka tiada halangan untuk menuntut ilmu dalam bidang berisiko ini. Sikapnya yang bersungguh-sungguh membuatkan Abang Man tidak lokek untuk berkongsi pengalaman berhadapan dengan lebah. Bagi Abang Man, rezeki dan ilmu patut dikongsi bersama. Bagi diri saya tak ada masalah. Siapa yang nak ikut dalam minat saya, hobi saya bawa. Lelaki atau perempuan, tak ada masalah. Bagi diri saya ajar A sampai Z. Kalau perempuan faham-faham, takkan dia nak banyak macam lelaki kan. Kalau cakap rendah-rendah, dia boleh buat. Ada perempuan yang boleh buat. Boleh buat madu lebah hutan, boleh buat suntikan madu macam hiasan tabuan, hiasan pesta, dia boleh buat. Untuk mengenal pasti sarang, Abang Man kerap memerhatikan jarak ketinggian lebah itu terbang. Awal pagi lebah cari makan, saya mula cari dekat lokasi tempatnya dia makan. Contoh macam bunga semalu, bunga Israel, waktu pagi sebelum panas, waktu panas sebelum 10 pagi, lebah hutan akan makan bunga dulu. Dekat bunga semalu dia makan. Itu senang cari. Bila makan dia tempat dia lepas dia kenyang makan, dia balik arah ke utara atau selatan, saya ikut. Kalau macam contoh pengalaman saya, kalau terbang rendah, sarang dia dekat. Kalau terbang tinggi, sarang dia jauh. Saya ikut mana arah dia balik. Saya tuju. InsyaAllah mudah-mudahan dapat cara macam tu. Sungguh pun belum berpeluang untuk memanjat dan menurunkan sendiri madu lebah dari pokok, Yana tidak menolak kemungkinan risiko diserang lebah mahupun haiwan lain ketika menunggu di bawah pokok. Mula-mula dalam bidang ni buat part time dengan Cik Rosman, buat awit tebuan. So daripada situ dia tengok saya berani dengan tebuan yang separuh hidup tu, dia bawa pula pergi ambil tebuan. So daripada situ dia tengok saya boleh ikut masuk hutan apa semua, dia kenal pula dengan lebah. Bila buat part time dengan Cik Rosman,
buat awet tu, jadi minat tu datang sikit-sikit. And then keberanian tu nak cuba tu macam lebih daripada luar jangkaan lah. Sebenarnya penakut juga, takut gelap. Sebenarnya benda ni bergantung pada diri sendiri lah. Kalau kita rasa kita boleh buat, pergi, teruskan. Jangan ada perasaan takut tu, jangan. Sebab bila kita ada perasaan takut tu, memang tak boleh buat lah. Setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Demi kelangsungan hidup membuatkan sesiapa sahaja sanggup untuk berhempas pulas dalam mencari rezeki yang halal lagi diberkati. Sebagai pencari madu, istilah gayat kepada tempat tinggi perlu dibuang ke tepi. Sengatan lebah bukan alasan untuk tidak meneruskan mencari madu dan kesakitan jatuh pokok mematangkan lagi pengalaman untuk terus berhati-hati. Selagi hayat dikandung badan, pasti segala kudrat dikerah demi sesuap nasib. Meskipun sudah tentang bahaya yang menanti, namun demi sesuap nasib buat diri dan keluarga, mereka tetap tabah demi kelangsungan hidup. Setakat ini saja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk kekal setia menonton saya untuk lebih banyak kisah yang menarik pada minggu hadapan di Buletin 113, jam 6 petang setiap hari Isnin. Assalamualaikum.